setiap manusia berbeza sektor kekuatan nafsu dia. Ada manusia yang nafsu dia pada makanan, tidak pada perempuan. Ada manusia yang sektor nafsu dia kuat pada harta, tetapi tidak pada makanan dan wanita. Ada manusia pada wanita, tetapi bukan pada harta atau bukan pada makanan. Ada sektor orang yang kuat nafsu, dia tak kisah pun bab wanita, dia tak kisah pun makanan, harta pun tak kisah. Janji dia ada nama, janji dia ada kuasa. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala menghimpunkan kita pada pagi ini. Segala puji bagi Allah yang telah menguruskan negara kita dengan penuh hikmah. Dan syukur juga pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyatukan hati seluruh rakyat Malaysia, yang sepatutnya dalam keadaan hari ini seluruh negara, hampir seluruh dunia dalam keadaan second wave, gelombang kedua yang sangat-sangat ditakuti. Alhamdulillah Malaysia terhindar daripada second wave, namun masih lagi dalam jaga-jaga. Sebab itu Islam itu ada kebebasan bersuara, tetapi ada had dia. Bagi golongan-golongan liberalisme, sekularisme, mereka kebebasan bersuara tanpa had. Tapi bagi Islam ada batas syariat dia. Boleh bersuara, ada batas syariat dia. Dan inilah hasilnya bila mana kita menjaga batas syariat dari sudut kebebasan bersuara. Dan cuba lihat bagaimana negara-negara yang mereka melaksanakan kebebasan hak asasi manusia atas nama hak asasi manusia. Lihat bagaimana negara mereka dalam keadaan tidak mampu dibendung penyebaran wabak dia. Alhamdulillah, alhamdulillah kita lah, kan? Mereka ni ujian bagi mereka, alhamdulillah. Baik, kita masih lagi dalam bahagian, ada dua lagi bab sebelum kita masuk bab yang baru, iaitu syaitan yang menghasuti dan juga hawa nafsu. Baik, kita pergi bahagian dari mana syaitan menyelinap. Kita tahu kita ni sedang membicara berkaitan tentang bahtera penyelamat dalam kehidupan para pendakwah ataupun sebagai da'i. Kita semua ni pendakwah. Da'i sekurang-kurangnya da'i yang pendakwah untuk diri kita sendiri dan juga untuk keluarga kita sebagai seorang suami, sebagai seorang pemimpin. Jadi macam mana kita nak bawa bahtera ni selamat, tidak tersungkur atau tak pecah di lautan gelora fata morgana dunia ni. Kita nak sampai ke pulau yang selamat kekal abadi, insya-Allah sampai ke syurga. Jadi di antara musuh-musuhnya adalah syaitan itu sendiri. Dari mana syaitan menyelinap? Jalan yang dilalui syaitan dalam menyusupi hati manusia amat banyak. Kita tahu syaitan ni dia faham sangat sifat manusia ni. Yang dia tahu manusia ni dia ada satu yang namanya raja, iaitu hati. Sebab itu syaitan suka nak menyelinap ke dalam hati manusia. Dan syaitan tahu kelemahan manusia ni adalah nafsu. Jadi dia bersahabat baik dengan nafsu. Sebab itu syaitan dia merasuki hati supaya apa? Supaya hati ini boleh membolak-balikkan perbuatan jasad manusia, tentera manusia, dari sudut pandangan mata, dari sudut telinga, dari sudut pemikiran, dari sudut perbuatan dan dari sudut kehendak manusia itu sendiri, dan sentiasa menggerakkan ke arah kehendak yang tidak disukai oleh iman Allah dan Rasul. Di sini kita hanya akan menyentuh beberapa ruang penyusupan. Banyak ruang-ruang penyusupan. Dan di antara setiap daripada rongga-rongga jasad ini syaitan akan menyusupi. Tetapi kita akan menyentuh beberapa sahaja seperti yang tertera di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahagian juz yang ketiga yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Yang pertama, syaitan dia ada tulis kat sini, dia ada dikarangkan sini 7 bahagian. Insya-Allah kita cuba habiskan ke 7-7-nya insya-Allah. Sebab semua dah tahu dah benda ni, cuma kita ulang balik, kita urang baliklah insya-Allah. Yang pertama adalah dari sudut lubang-lubang kemarahan.
Kemarahan yang meluap-luap menutupi akal yang waras. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah berikan satu kekuatan, yang kedua kelemahan. Kekuatan yang pertama adalah akal, kelemahan yang kedua adalah nafsu. Yang membezakan antara binatang dan juga malaikat serta manusia itu adalah akal dan nafsu. Kita tahu malaikat diciptakan oleh Allah SWT akal tanpa nafsu. Dan manusia ini akal dan nafsu. Serta binatang bernafsu tak ada akal. Sebab tu iman malaikat ni dia tak naik, dia tak turun. Dia mendatar sahaja. Sebab apa? Dia tak ada nafsu, dia berakal. Sami'na wa ata'na, patuh dan juga taat. Dan iman yang makin naik macam graf naik semua ni adalah iman para nabi dan para rasul. Iman orang kafir tak ada iman. Orang kafir tak ada iman. Yang kata iman itu adalah munafik. Munafik iman dia makin jatuh. Dan iman kita ni yang kata, orang kata iman yang senipis bawah. Bila mana kita kuat, naik iman dia. Bila mana kita diuji lemah, kita turun iman dia. Lepas tu naik balik. Okey? Graf kita beginilah. Kan? Naik turun. Sebab itu, untuk kita nak meningkatkan iman kita, walaupun naik turun, tetapi graf dia macam graf emas. Kan? Dulu kan lebih rendah daripada sekarang kan? Dia naik turun, tapi dia ada peningkatan. Sebab itu kita perlukan ilmu. Ilmu yang faham. Okay? Untuk kita nak tingkatkan keimanan kita, kita perlukan ilmu yang faham. Saya kenal ada seorang imam, hafiz Quran. Dia ada ilmu. Tetapi dengan isteri dia jenis yang suka membentak, marah, naik tangan, pukul. Ada ilmu tapi tak faham. Kadang-kadang panggil isteri dia dengan nama binatang tu, kawaku dan sebagainya. Oi pekak. Tu dia. Tu. Allahu Akbar. Ada ilmu tapi tidak memahami ilmu tu. Jadi itulah Al-Quran bila hanya di sini dia tidak menjadi syifa, penawar. Sebab itu Al-Quran yang kita hafal, Al-Quran yang kita baca, sekurang-kurangnya kalau tak boleh nak faham semua, faham sikit. Dan faham sikit tu kita amalkan. InsyaAllah dengan kita faham, itulah datangnya barakah. Sebab itu bila kita ngaji, yang penting tu ilmu. Tapi yang lebih penting itu menjaga barakah ilmu. Sebab dengan barakah ilmu itu Allah akan bagi faham. Dengan barakah ilmu Allah bagi faham. Termasuk juga kita ngaji YouTube. Kan? Ngaji YouTube yang pertama kita kena pastikan guru yang kita ngaji tu guru yang ahli sunnah wal jamaah. Jangan jenis-jenis yang melalut-lalut. Itu yang pertama. Kita pastikan dari sudut dasar ilmu dia tidak sesat lagi menyesatkan. Yang pertama. Yang kedua, bila kita ngaji, kita jaga adab berguru. Walaupun dengan ceramah, tapi jaga adab berguru. Walaupun dia tak nampak, walaupun benda tu mengulang, tapi jaga adab berguru tu termasuk dalam keadaan kita duduk, dalam keadaan kita kalau sebaiknya berwudu, dalam keadaan kita tak baring sambil letak kepala di bantal ke apa kan. Adab berguru tu. Bayangkan kalau dia tahu. Cuba kita mengaji, sini duduk terlentang baring semua. Kalau saya ceramah lah, saya pun ceramah sambil baring. Semua 2x5 main sapu. Jadi surau baring nama dia. Jadi jaga adab situ. Sebab itu ramai yang hari ini mengaji YouTube, dia boleh berilmu tapi dia tak faham. Dan dia berhujahkan ilmu atas kefahaman dia, bukan atas kefahaman agama. Bila atas kefahaman diri, maka mengikut nafsu. Tapi bila atas kefahaman agama, dasar Al-Quran dan Sunnah, maka dia tidak akan jadi perdebatan. Sebab tu Imam Ghazali pesan, orang yang berdebat ni, dia bodoh. Maksudnya tak cerdik lah. Kan? Maksudnya, dia boleh berdebat, tapi berdebat benda yang tak cerdik, dia akan jadi tak cerdik. Biar kalah, janji menang di sisi Allah. Allah tak tengok menang kalah, tapi Allah tengok dari sudut apa? Dari sudut menjaga terelak daripada putusnya hubungan silaturahim. Itu lebih penting. Itu lebih penting. Sebab itu, bila mana masuk dah sahaja dari sudut kemarahan, ia berkait dengan akal. Akal yang sihat, akal yang waras, dia akan kawal emosi marah tu sendiri. Sebab itu orang yang kuat marah, dia ada ilmu tapi dia tak memahami ilmu. Orang yang faham pada ilmu, maka akal dia akan waras. Sebab tu orang yang akalnya tidak waras,
dia akan sentiasa keluar perkataan kenapa? Kenapa kemalangan? Kenapa jadi macam ni? Kenapa isteri aku begini? Kenapa? Dia tidak melihat dia, tapi dia melihat asbab datang tu. Jadi dia bukan melihat asbab, dia lihat yang datang tu. Orang yang akalnya waras, bila terjadi sesuatu, sebelum dia marah atau tengah marah, semua orang marah. Beza dia cepat atau lambat je dia meredakan kemarahan, itu dia. Nabi SAW pun ada marah. Namun ada kala Nabi SAW cepat meredakan kemarahan dia. Cepat meredakan kemarahan dia. Jadi orang yang berakal waras, yang berakal sihat, dia akan cepat mengawal kemarahan. Kita nak kawal kemarahan, bohonglah susah. Bohonglah kata mudah, kan memang susah. Okay? Namun antara kaedah dia adalah Nabi SAW pesan, bila mana marah, kalau berdiri tengah berdiri, duduk, waktu tu baring. Kalau tak boleh nak sangat, ambil wuduk. Marah tu daripada bahang api neraka, redakan dia dengan berwuduk. Kalau tak boleh juga, pergi mandi. Tak boleh juga, pergi mandi. Tak boleh juga, pergilah start kereta bawa ke mana-mana. Tu dia. Lepas tu fikirlah. Fikir bukan fikir kenapa, fikir apa. Apa sebab benda ni jadi. Jangan fikir kenapa benda ni jadi. Lain. Cuba kita tanya, kenapa benda ni jadi? Dia jadi macam kita makin emosi. Cuba fikir, apa sebab benda ni jadi? Apa tu dia akan salahkan diri kita sendiri. Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah datang, ada sebabkan tangan-tangan kita sendiri. Bila fikir apa, bila kita tahu ayat Allah Ta'ala sebab kata, bila datangnya musibah, apa saja menyempitkan hati kita, sebab datang adalah disebabkan tangan kita sendiri, perbuatan kita sendiri, dosa kita sendiri, dia akan menyebabkan kita rasa tenang. Oh, ini semua salah aku. Perniagaan yang tak lancar, tiba-tiba order dah makin berkurang. Jangan tanya, kenapa order kurang? Salah marketing ke apa sebagainya? Fikir balik, apa sebab order ni kurang? Apa salah aku? Oh, solat tak jaga. Oh, hari ni tak baca Quran. Oh, pagi ni tak sedekah. Oh, hari ni. Dia akan koreksi diri balik. Jadi dia akan reda kemarahan. Marah dekat anak. Kenapa macam ni? Tak. Apa sebab benda ni jadi? Kena kita fikir. Oh, sebab aku kurang memberi didikan agama dan sebagainya. Cara mengurangkan kemarahan adalah sentiasa berakal waras. Apa? Tapi kalau kita tidak ada akal yang waras, maknanya ego yang tinggi. Bila ego yang tinggi dia jadi apa? Dia tak nampak salah diri, dia nampak salah orang lain. Sebab itu akal yang waras perlu dilindungi. Justru ialah benteng yang paling kukuh yang dapat menjadi pelindung dalam menghadapi hasutan syaitan dan tipu daya iblis. Daripada kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, mestilah punya akal yang tajam. Tapi hari ini, kalau kita lihat remaja, termasuk anak kita lah. Kadang kita tengok anak kita hari ini, mudah je nak marah mak ayah dia. Pasal mak lah ni, pasal ayah lah ni. Kita dulu macam takut sangat. Sebab apa? Remaja hari ini mudah untuk mengeluarkan nada yang tinggi kepada orang yang lebih tua. Sekolah, pada guru-guru, hatta kepada kawan-kawan, ibu bapa, jiran dan sebagainya. Kita nampak benda tu. Sebab apa? Antaranya, ini yang menyebabkan akal tu tumpul. Ini menyebabkan akal tu tumpul. Bila banyak main handphone, bila banyak kata melalaikan benda-benda yang tak faedah sebagainya, ingat, akal yang tajam umpama pisau. Umpama pisau. Pisau ni kalau tajam, kita potong daging, dia akan jadi mudah. Tapi kalau pisau tu kita ketuk-ketuk dekat batu, dan kemudian kita potong daging tu boleh putus tak? Dia boleh, tapi yang pertama lambat. Yang kedua, daging tu akan hancur. Dia akan hancur. Macam itulah akal kita. Bila akal tu tumpul, apa yang kita buat serba tak kena. Handphone inilah antara punca yang menyebabkan akal tu tumpul. Pemakanan, amalan, pandangan yang tak jaga pandangan mata, yang tak jaga lisan, yang tak jaga telinga. Segala dosa-dosa yang kita buat tanpa sedar ataupun dengan sedar, dosa kecil maupun dosa besar, itu menumpulkan akal. Sebab itu Sayyidina Uthman diriwayatkan, Sayyidina Uthman tangan kanan dia tak pernah menyentuh kemaluan. Tangan kanan tak pernah menyentuh kemaluan. Dan tak pernah melihat. Sayyidina Uthman bukan kata tak pernah, dia kata bohonglah daripada waktu kecil tak pernah melihat kot kan.
Jadi masa dah dapat iman, dia tak melihat kemaluan sebab rasa malunya. Sebab itu tajamnya akal Sayyidina Uthman dari sudut perniagaan cukup hebat. Antara sahabat-sahabat Nabi, 4 sahabat, Sayyidina Abu Bakar dah kaya dah. Sayyidina Umar kaya dah. Yang paling kaya antara 4 sahabat Sayyidina Uthman. Antara 4 yang terkaya Sayyidina Uthman. Yang termiskin dari sudut harta Sayyidina Ali. Tapi yang paling banyak ilmu adalah Sayyidina Ali antara keempat-empatnya. Keempat-empat ada kebijaksanaan. Yang paling sabar, yang paling sabar, kemudian yang paling benar adalah Abu Bakar. Ketika wafatnya Nabi SAW, Sayyidina Umar dah kelentak keharuan. Abu Bakar bagi lempang sekali, senyap terus. Maksudnya dia sedar akal yang waras. Akal yang waras. Jadi cara untuk Rasulullah Muhammad nak mengawal kemarahan adalah melalui perlindungan dengan tajamnya akal kita. Nak tajamkan akal iaitu dengan tingkatkan keimanan. Nak tingkatkan keimanan seperti disebut adalah dengan kefahaman. Rasulullah SAW bersabda yang maksud dia, sesungguhnya Allah SWT sangat sukakan pandangan yang tajam dalam menghadapi segala perkara yang syubhat. Syubhat ni adalah tengah-tengah. Bila tengah-tengah pemikiran yang tajam, dia akan melebihkan, mengutamakan kehendak Allah daripada kehendak diri. Contoh Rasulullah Muhammad, bila mana ada satu barang yang kita tak tahu daripada mana sumber dia. Kita pergi satu kedai, kemudian kedai makan tu, sebelum kita masuk kedai makan, kita pastikan dulu kedai ni halal atau haram. Halal bukan haram lah. Kita tahu benda ni, oh ada peniaga Melayu apa semua orang Islam kan, tapi benda tu halal tu sekadar halal atau thayyibah. Maka pemikiran yang tajam dia akan melihat tu. Tapi pemikiran yang tak tajam, oh janji sedap. Baik halal dah tu, okey dah tu. Halal dah, okey dah tu. Sebelum pergi masa dalam perjalanan, nampak tengah perut tengah lapar, nampak kedai burger. Bila nampak kedai burger, oh kita singgahlah nak beli makanan. Tengok-tengok yang masak tu lelaki yang rambutnya dye, kemudian pakai gelang besi, kemudian tengah goreng-goreng, lagu pula lagu rock Metallica. Kalau pemikiran yang tak tajam, janji perut kenyang. Tapi bila pemikiran yang tajam, dia akan fikirkan apa? Sehingga tahap makanan yang akan masuk dalam diri dan kemudian menjadi darah daging, dan darah daging menyebabkan kita berat untuk beramal. Itu pemikiran yang tajam. Dia akan fikir satu persatu. Satu persatu. Sebab itu ketika mana di hari pembalasan kelak, Allah SWT yang pertama akan tanya bab solat. Yang kedua, Allah SWT akan tanya dari sudut masa yang Allah bagi daripada balik sampai kita meninggal dunia. Setiap detik saat itu apa yang kita buat. Orang yang berfikiran tajam, dia tidak akan membazirkan masa sebab dia tahu setiap saat, setiap detik itu Allah akan tanya kemudian kelak. Dan kalau tak boleh tanya macam mana? Sebab itu Sayyidina Umar mengatakan sangat-sangat takut. Aku takut orang yang semua orang Islam masuk ke dalam syurga, takut aku yang tak boleh nak masuk. Dan kemudian aku takut yang masuk neraka itu adalah aku. Pemikiran yang sangat-sangat tajam, sangat-sangat kritis. Sebab itu Rasulullah Muhammad, ada satu kisah, saya lupa nama Rasulullah Muhammad, yang seorang waliullah yang mana kalau ingat ada buah apple yang hanyut dekat sungai. Siapa nama dia? Imam apa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ya? Sungguh ha? Imam Syafi'i. Saya lupa nama dia. Kalau salah tolong perbetulkan. Kan kita tahu kisah apple yang hanyut dekat sungai, kemudian dia makan. Ambil makannya. Mempunyai akal yang tajam, dia fikir sampai tak apa. Yang aku makan ni hak orang. Dia betul pohon tu jatuh. Bila jatuh mengalir tu, pohon tu hak orang. Jadi dia menyusuri sungai sampai tahap jumpa pohon tu, dia pergi masuk dekat rumah tu minta izin. Aku dah makan buah ni. Minta tolong halalkan. Boleh kalau nak halalkan, tuan rumah kata, kerja dengan aku setahun. Kerja. Habis kerja-kerja tu apa semua. Kalau dah habis masa, dia tak tanya dah. Sampai bila kerja, dapat gaji tidak. Dia bukan fikir soal dapat gaji tak dapat gaji, bukan fikir bila kerja ni nanti pekerjaan lain jadi macam apa, tak. Dia fikir kalau makanan ni selagi mana tuan dia tidak menghalalkan, ia menjadi darah daging, menyebabkan dia jadi macam-macam masalah. Sampai tahap tu dia fikir. Sehinggalah tuan rumah tu kata apa? Boleh nak halalkan dengan syarat menikah dengan anak aku. Soal menikah tu besar dah. Soal nikah tu besar dah.
Kan? Lainlah kalau nikah lagi tak apalah. Kan? Tak apa, bagi free. Tak nikah ni. Kan? Hanya sebab, takkanlah pasal buah apple je nak suruh menikah kot. Kan? Nikah ni benda besar. Tapi dia fikir apa? Tak kisahlah, asalkan tuan apple tu menghalalkan buah. Sampai tahap itu. Tapi kalau tapi anakku ni jenis yang matanya buta, tangannya cacat, kakinya cacat, telinganya pekak, mulutnya bisu. Nak tak menikah? Tak kisahlah, janji kau halalkan apa yang aku makan. Tak kisah. Lepas menikah, tengok, Masya Allah, dia lari di tabukang. Ini bukan bini aku. Bini aku jenis pekak, jenis buta, jenis bisu, tangan tak ada, kaki tak ada. Lepas tu barulah ayah ada bagi tahu. Buta sebab apa? Tak pernah melihat benda-benda maksiat. Pekak apa? Tak pernah dengar bicara-bicara yang buruk, yang tak elok. Tak pernah cakap benda yang tak elok. Tangan dia tak pernah menyentuh benda yang haram. Kaki tak pernah melangkah tempat yang haram. Itu dia. Sebab ayah dia tahu, tuan dia tahu, bila mana pasal apple mengalir kat sungai, mesti orang ni something yang baik. Jadi ambil kesempatan. Itu dia. Macam saya ni ambil kesempatan lah. Tapi saya dah kahwin, tak boleh buat. Sebab itu nak bagi tahu, di samping kata Nabi SAW, akal yang cerdas dalam menghadapi halangan. Sebab itu apa sahaja halangan yang hadapi, bila mana akal cerdas, dia tak fikir. Dia tak fikir macam mana selesaikan masalah. Akal yang waras, bila datang masalah, dia takkan fikir macam mana cara selesai masalah. Kebanyakan hari ini dia akan fikir macam mana selesai masalah. Sungguh, masalah anak sebagainya, macam mana fikir selesai masalah. Bila akal yang waras, dia akan fikir ada kuasa yang boleh selesaikan masalah dia. Bila akal yang sakit, diri ni akan cari jalan penyelesaian. Sedangkan diri kita ni penuh dengan masalah, macam mana selesaikan masalah? Sedangkan diri kita dikawal oleh sesuatu yang kuasa lebih besar, yang sangat besar, maha besar, yang kita tak ada apa kuasa. Macam mana selesaikan masalah? Sedangkan kita sendiri pun tak ada kuasa. Sedangkan yang bagi masalah tu yang atas, kenapa kita tak selesaikan? Sebab tu akal yang waras, dia akan fikir apa? Dia akan mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia datang masalah, dia cari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu akal yang tajam. Saya suka cerita Nabi Yunus, Nabi Adam AS bila ditimpa masalah, dia cari Allah Ta'ala. Sebab dia tahu yang bagi masalah tu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengangkat masalah tu Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Sebab tu yang pertama adalah mencari Allah. Bila nak marah, bila tengah marah, cari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, antara lubang-lubang syaitan yang masuk adalah nafsu. Yang pertama marah tadi, yang kedua adalah nafsu. Ini merupakan pintu yang paling terdedah bagi syaitan menyelinap masuk dalam diri seseorang. Banyak nafsu yang syaitan masuk. Syaitan yang pertama sekali, sebelum nak hasut kita, dia melihat kelemahan kita pada nafsu. Setiap manusia berbeza sektor kekuatan nafsu dia. Ada manusia yang nafsu dia pada makanan, tidak pada perempuan. Ada manusia yang sektor nafsu dia kuat pada harta, tetapi tidak pada makanan dan wanita. Ada manusia pada wanita, tetapi bukan pada harta atau bukan pada makanan. Ada sektor orang yang kuat nafsu, dia tak kisah pun bab wanita. Dia tak kisah pun makanan, harta pun tak kisah. Janji dia ada nama. Janji dia ada kuasa. Janji orang puji dia. Janji orang sanjung dia. Ada orang tak kisah, harta tak banyak pun tak apa, wanita tak banyak pun tak apa, janji dia kacak. Janji dia handsome. Wanita, janji orang pandang dia cantik. Dia tak kisah berhutang. Dia tak kisah dia naik bas ke apa, janji cantik. Janji badan dia solid. Janji orang kata kulit dia lembut. Itu sektor-sektor yang mana setiap orang menguasai nafsu pada diri tu. Dan kita kena tahu. Kita kena tahu di manakah sektor kelemahan nafsu kita. Barulah kita mencari ubat untuk kita mengubati masalah nafsu kita kat situ. Contoh, penagih dadah. Nafsu dia dekat mana? Dekat wanita tak? Bukan. Nafsu dia pada pekerjaan? Bukan. Nafsu dia pada apa? Pada dadah tu sendiri. Dia mencari duit bukan nak kaya, tapi mencari duit untuk nak dadah tu. Contoh apa?
gam. Itu. Sebab itu setiap orang perlu tahu di manakah lubang-lubang syaitan yang mudah masuk. Contoh kalau kita nak tahu cukup mudah. Bila seseorang tu pada sektor wanita, dia akan suka memandang wanita. Bila sektor seseorang tu pada harta, dia akan suka mencari harta. Ada orang, tak apalah. Apa yang ada, sudahlah. Allah dah bagi, syukur. Kerja macam biasa. Tapi ada orang bekerja-kejar nak harta. Itu nafsu di situ. Yang mana sehingga meninggalkan pada iman dan takwa, mengurangkan masa untuk ibadah semata-mata untuk untuk memenuhi kehendak nafsu. Jaga kat situ. Dan syaitan akan masuk ke situ. Bila masuk je ke situ, contoh pada wanita, kita akan kalah. Bila syaitan masuk bab harta, kita menang. Bila masuk wanita, kita kalah. Contoh macam tu, bila seseorang masalah wanita. Bila seseorang masalah kuasa, bila masuk je bab kuasa, dia menang. Dia kalah. Bila masuk bab lain, dia boleh kawal perasaan dia. Seperti nafsu syahwat, kelamin, harta dan lain-lain. Jadi menjadi hal ini, Islam telah mengatur cara-cara untuk memenuhi tuntutan-tuntutannya. Yang Islam menerangkan tata cara dan tampal batas, iaitu ada batas-batas syariat dia. Berkait dengan kecenderungan terhadap makanan, contohnya Rasulullah SAW telah mengingatkan supaya jangan keterlaluan dengan makanan. Yang mana Nabi SAW pesan, makan boleh, tak ada masalah. Tapi jangan terlebih makan. Nak makan apa pun makanlah. Sebab makan ni hukum dia harus. Bila sampai zalim diri, sampai tolak ibadah, menjadi wajib. Bila sampai menyebabkan kita lemah ibadah, dia menjadi haram. Semua makan harus, melainkan benda yang diharapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh benda yang daripada sumber yang haram, arak, kemudian babi, bangkai dan sebagainya. Yang lain semua nak makan, makanlah. Makanlah. Tapi jaga batas dia. Sebab makan ni adalah untuk ibadah. Ingat, kita makan adalah untuk ibadah. Tapi kalau makan menyebabkan lemah ibadah, dia dah menjadi melampaui batas tu dia. Bagai tentang syahwat nafsu, Nabi SAW bersabda, yang maksud adalah jika anda dapat menjamin kepadaku dengan menjaga anggota antara misai dan janggut, antara dua pahamu, maka aku jamin kamu syurga. Bila mana dalam konteks nafsu ni, Nabi SAW jamin kita. Yang pertama, kalau kita mampu jaga di antara misai dan janggut, iaitu dua lubang Nabi jamin. Yang kalau kita mampu jaga. Jaga lubang mulut kita, yang kedua jaga lubang kemaluan kita. Antara dua paha. Jaga dua ni, insyaAllah syurga kita. Dua ni lah sumber nafsu. Berkata dan juga daripada apa yang kita lepaskan. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Bila Allah ciptakan lelaki, Nabi Adam, Allah tahu kelemahan dia apa. Nabi Adam AS duduk dalam syurga penuh dengan kenikmatan dan penuh dengan kemewahan, penuh dengan Masya Allah Tabarakallah. Apa saya diminta ada. Tapi masih lagi ada rasa kesunyian. Masih lagi ada rasa kesunyian. Allah tahu tak? Allah tahu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia ni berpasang-pasangan. Allah tahu. Hatta binatang pun sunyi. Semuanya sunyi. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan wanita. Kat mana tadi? Di dalam surah Muhammad, surah Ar-Rum, ayat yang ke-21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, antara kekuasaan Allah, Allah Maha tahu, Allah Maha bijaksana, Allah ni tahu daripada awal sampailah akhir, segala takdir Allah dah tahu, semua Allah tahu. Dia menciptakan untuk kamu isteri-isteri dan jenis daripadamu. Allah cipta semua elok dah. Supaya apa? Untuk apa Allah cipta isteri dan sama jenis daripada kita? Tak jenis orang lain. Tapi saya pelik, kadang-kadang kita ada manusia yang suka pada jenis binatang. Suka pada monyet, suka pada kuda dan sebagainya. Kan? Allah cipta kita berpasang pada jenis pada kita supaya apa? Supaya kita cenderung pada dia dan supaya kita tenteram, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tenteram. Sebab itu bila mana kita telah diberi pasangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
Yang kita tak teram dengan pasangan kita ni, sesungguhnya yang tak teram tu bukan sebab kita tak teram. Sebab Allah tidak membuka hijab ketenteraman tu. Sebab apa? Sebab penuh dosa dalam diri. Sebab tu manusia yang tidak yang bila mana ada isteri dia tak tenang. Dan kemudian bila pandang isteri lain dia rasa tenang. Isteri sendiri tak tenang. Tengok bini orang duk tenang. Hal lain tu. Tengok ada anak dara orang rasa tak tenang. Lain macam. Sebab apa? Sebab diri dia penuh dengan dosa. Diri dia penuh dengan dosa. Sebab tu, dengan isteri dia mudah marah, tapi dengan sesama pekerja, contoh ada pekerja wanita kan, dia lembut, dia cakap. Kat rumah, marah. Sebab tu, kadang-kadang wanita puji lelaki tu. Weh, baiknya, untung dapat suami yang lembut. Isteri kata, untunglah. Kat rumah macam singa. Itu dia. Sebab itu Allah, Nabi SAW pesan, sebaik-baik lelaki bukan baik dengan perempuan. Sebaik-baik lelaki yang paling baik dengan isteri dia. Memanglah isteri itu perempuan, tapi bukan perempuan lain. Nabi kata isteri kita ni. Perempuan lain tu satu hal lah, kan? Tapi dengan isteri kita, sebaik-baik lelaki, akulah yang paling baik di antara kamu, sebab yang paling baik dengan isteri. Nabi SAW balik lewat lepas subuh duduk sembang-sembang, bagi kuliah tazkirah, balik lewat, kemudian balik lepas subuh, lepas isyak tu balik lewat malam, Aisyah dah tidur, ketuk-ketuk, tak sedar, tak bangun, tidur dekat luar, tidur dekat penjuru pintu. Bangun pagi, tengok dah pukul 3-4 pagi, tengok Rasulullah tak ada lagi, buka juga Nabi dekat luar. Ya Rasulullah, minta maaf, tak sedar, tertidur. Nabi kata apa? Saya patut minta maaf pasal balik lewat. Saya yang patut minta maaf pasal balik lewat. Hak tu dia. Kalau kita, pekak badak aku tak dengar, mati tertidur buta. Hak itu kita. Lepas terajang pintu baru sedar. Hak tu dia. Hak tu kita. Pasal apa? Akal tak waras. Allah SWT pesan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina hum li furujihim hafizun, antara orang beriman itu adalah yang menjaga kehormatan mereka. Yang jaga kehormatan mereka itu orang-orang yang menang. Dalam kecenderungan terhadap nafsu harta pula, Allah SWT pesan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lil fuqara alladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darba fil ardi yahsabuhum al-jahilu aghniya'a minat ta'afufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Berinfaklah kalian kepada orang-orang fakir yang tidak berdaya, yang mana mereka ini golongan yang berjihad di jalan Allah SWT. Allah SWT pesan kita infakkan harta kepada mereka yang tak berdaya mencari harta. Kerana apa? Bukan kerana mereka tak ada kerja, tapi mereka menghabiskan masa di jalan Allah SWT. Kan waktu PKP ni ramai ustaz-ustaz, ramai pendakwah yang mana mereka terputus sumber pendapatan. 4 bulan tak ceramah. Oi, mau menggigil tangan tu. Pasal apa tak pegang mic? Lah ceramah dekat anak bini. Tak boleh tahan juga ceramah depan handphone, buat live. Itu dia. Menggigil tu. Kan? Ubat penceramah ni kalau sakit mic. Ustaz, pasal apa ustaz? Demam, amai datang ceramah tempat saya. Oh, sihat. Sihat. Apa lagi cakap ustaz, amai datang ceramah, saya bagi allowance 500. Oh, segar. Waktu tu juga ceramah. Tu dia. Jadi banyak tempat-tempat yang mana memberikan sumbangan, bantuan dan sebagainya, NGO tu dia. Ada juga ustaz-ustaz yang mana Allah bebaskan mereka daripada kesempitan. Waktu itulah Allah bagi keberuntungan bagi peniaga-peniaga dan sebagainya. Setiap ni adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak dapat berusaha di bumi, orang yang tidak mengetahui menyangka mereka orang kaya kerana mereka memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenali mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Golongan inilah yang kita kena menginfak. Ramai. Contoh Ustaz Syed Sarizan yang duduk dekat Ampang, ada kuliah sini kan. Sikit pun dia tak minta. Tapi kami faham. Dia kata apa? Ustaz, pergilah ustaz, ceramah mana-mana, mintalah ceramah. Dia tak minta. Dia tak minta untuk ceramah. Tak minta. Orang panggil, pergi. Tapi sekali pun tak minta. Kadang-kadang dalam grup kan,
saya free untuk kuliah ni kan, kalau ada kosong boleh. Dia tak minta. Tak minta. Walaupun Allah SWT Muhammad, tapi kita faham lah. Kita ada grup yang kita faham, kita panggil lah. Bagi itu ni sikit apa semua. Golongan yang seperti ini yang kita kena cari, yang kita kena infak kepada mereka. Golongan meminta lain. Bila minta, nak tak nak dia dapat. Tapi yang tak minta ni macam mana? Yang mereka ni susah di bumi, tetapi mereka ini mendapat kesenangan di akhirat. Kita bagi ni salah satu sebab kita nak tolong dia. Tetapi di antara salah satu sudut kita memberi sebab kita nak kongsi keberkatan hidup dia. Hidup pendakwah ni, hidup jalan agama ni, mereka yang seperti ini adalah mereka yang barakah. Kita nak menumpang barakah hidup mereka. Itu dia. Termasuk juga ustaz-ustaz yang mana mereka tidak meminta tapi mereka berusaha keras diri sendiri. Dekat Kubu Baru ada ustaz yang mana dia ada hilak. Hilak tu dibayar oleh kuliah bulanan dia. Kuliah tak ada, nak bayar macam mana? Dia pergi Kuala Selangor, ambil ikan, bubur dalam hilak, dia jual kawasan sekitar. Ustaz jual ikan, ustaz? Ikhtiar. Ustaz kata apa? Ikhtiar. Tu ya. Orang yang ikhtiar ni, yang tidak meminta ni lah yang kita kena bantu. Bukan sebab kita bantu, sebab kita nak membantu. Itu salah satu sudut. Dari sudut zahiriah. Tapi dari sudut dari sudut orang kata di sebalik tu kita nakkan barakah kehidupan dia. Barakah kehidupan dia. Sebab tu kita infak. Kita infak dekat surau. Salah satu sebab kita nak pembangunan surau. Tapi salah satu sebab kita nak barakah orang yang mengimarahkan surau. Itu sebab dia. Sebab barakah itulah yang akan membuatkan perjalanan hidup kita menjadi mudah. Mesin, motor, benda yang pakai gear, rantai contoh. Contoh kalau motor superbike tu kita tak letak minyak, kalau rantai dia kesat jadi apa? Rosak. Kereta kalau tak buh minyak hitam 5 tahun tak buh, rosak. Barakah itu adalah umpama pelincir. Pelincir yang akan mempermudah melancarkan hidup kita. Itu dia. Sebab itu yang paling penting barakah. Harta tu penting, yang lebih penting harta yang barakah. Ilmu tu penting, yang penting adalah ilmu yang barakah. Isteri tu penting, yang penting isteri yang barakah. Dia kalau kuasa 4 tu lagi bagus. Okay? Anak tu penting, tapi yang penting barakah. Awal-awal tu fahaman saya silap. Makin banyak anak, makin apa orang kata? Makin murah rezeki kan. Tapi ramai orang yang banyak anak, kelang kabut hidup dia. Sebab apa? Dia nak anak banyak, tapi anak yang hilang barakah. Tok guru saya, pakcik saya kat Indonesia, dia pesan, kalau kita nak ada anak, bapak silap kan? Aki silap. Silap apa? Sebab awal-awal tu kakek, atuk saya lah, kakek dia anak yang banyak, tetapi dia lupa pada satu bahagian, iaitu bahagian untuk apa? Untuk nak memberikan didikan. Bukan ilmu agama, tapi ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan tu macam ilmu menjadi orang yang orang kata doktor, engineer dan sebagainya. Tapi ilmu agama cukup mantap. Tapi kami fahamlah. Ahli keluarga pakcik-pakcik kami fahamlah ilmu agama tu penting. Sebab itu pakcik saya pesan, kalau nak anak yang banyak itu penting. Tetapi pastikan bila kita nak anak yang banyak, kita mampu untuk berikan barakah pada setiap anak kita. Menyalurkan barakah. Kalau tak banyak, cukuplah apa yang ada. Zaman dulu lain. Zaman dulu masa banyak dengan anak. Zaman sekarang tak banyak masa, dia kata. Sebab tu anak yang ada cukup dengan kita beri barakah. Kalau kita mampu untuk tambah, doa pada Allah, harap pada Allah supaya yang akan datang ni adalah yang barakah. Tapi kalau dah umur siap-siap macam ni, cucu je lah. Cucu je lah, kata Allah SWT Muhammad. Boleh kalau lagi, boleh, tak ada masalah. Cari yang ni lah, janda berhias lah. Tak payah pening dah kan, cuci kaki je. Okay. Dah insyaAllah kita yang bahagian, kita boleh siap dua je. Bahagian kena tangkap apa? Bukan JPG ya. Jais. Ya, katakan tujuh suku insyaAllah. Baik. Sabit bin Ibrahim yang bukan Imam Syafi'i kan? Ayah kepada Imam Abu Hanifah. Sabit bin
Ibrahim, ayah kepada Ahmad Hanifah, betul. Mazhab Hambali. Tiada soalan insya-Allah. Soalan. Kadang bila saya fikir-fikir balik, syukur duduk Malaysia ni. Kan? Syukur sangat-sangat. Masih lagi boleh solat, sekarang boleh kerja. Kan? Boleh kerja, pergi mana-mana, sepenuh lah. Kan? Lepas tu, sekarang ni orang yang suka makan petai, suka makan durian, boleh solat tu. Sungguh, duduk jarak-jarak tau. Dulu kalau makan petai apa, duduk rapat tak boleh tau. Sekarang, nikmat Allah bagi kan. Okay? Walaupun duduk jarak-jarak, tapi dapat, apa kata, pahala saf dia. Allahu Akbar. Pasal darurat. Sonok. Tapi jangan pula bawa petai main surau makan. Pizza, Allahu Akbar. Lupa. Bukan lupa, memang tak ada, tak sempat. Ingat itulah, saya adalah projek pizza roti Arab. Time kuliah nak bawa ke apa, tapi tunggulah lambat juga insya-Allah. Adalah nanti. InsyaAllah. Doakanlah, doakan. InsyaAllah. Saya buat insyaAllah. Bulan depan. Mana? Haji dah rasa nanti pagi Haji okey, insyaAllah. Lembut sampai malam. Siapa yang tak rasa lagi tu, tunggulah insyaAllah saya bawa bulan depan. Tak sempat lagi, tak sempat. Doakan, saya tengah cari tempat untuk buat bengkel. Untuk kita centerkan bengkel macam kilang lah dekat belah Sungai Buloh. Tolong doakan. Dan tolong doakan saya tak sibuk dengan pizza. Tak sungguh. Ni pengajaran lah, saya kongsi. Kita, bila kita dah berjanji nak berniaga dengan Allah, apa saja kita janji dengan Allah, jaga-jaga. Jaga-jaga. Saya ketika mana Allah bagi hidayah umur 18 tahun, waktu di Politeknik Ungku Omang, saya kata, Ya Allah, hidup aku ni aku nak berniaga untuk Engkau, Ya Allah. Maknanya hidup ni untuk dakwah. Bila untuk dakwah, bila untuk agama, kita tak boleh campur yang lain. Jadi, bila mana saya kerja jadi seorang engineer, jadi masa habis ke situ, hidup tak tenang. Sebab kita kena dakwah. Walaupun habis kerja dakwah, boleh tak pendakwah seorang engineer? Boleh. Tapi hidup saya tak tenang. Sebab apa? Sebab masa tu habis tempat kerja. Itu dia. Walaupun sebahagian pemikiran, boleh gunakan duit untuk dakwah. Malam tu untuk dakwah. Lain dia punya rasa lain. Berhenti buat bisnes. Alhamdulillah dengan bisnes ada banyak masa untuk dakwah. Namun habis masa kat bisnes. Bila bisnes tu jalan, pizza, alhamdulillah dalam waktu pindah kat KL ni tahun 2015. Daripada Penang pindah KL 2015. Baru 5 tahun pindah KL. Dan kemudian bila duduk KL, pizza makin laju. Masuk pula Pencetus Rumah. 2015. Awal sampai sini hujung 2014, di hujung 2015 masuk Pencetus Rumah. Dan kemudian lepas masuk PU tu, pizza makin laju. Bila pizza laju, habis masa untuk buat urusan pizza. Bisnes masuk. Bisnes pergi sana, seminar sana sini sebagainya. Mewah. Waktu tu mewah. Tak adalah mewah sangatnya. Macam kira ada duit. Hidup tak tenang. Isteri mula, orang kata apa, keluarga budak mula lain macam. Dah mula Allah bagi masalah sikit-sikit dan sebagainya. Isteri tak masalah, yang masalah saya ni. Kan? Isteri okey lah. Elok semua. Anak-anak mula, dia lain macam. Dia punya bahagia tu kurang, tenang tu kurang. Lepas tu, tinggalkan. Bagi pizza tu dekat adik ipar. Saya kata, serah pada Allah. Kosong. Kosong-kosongnya. Waktu tu memang susah, tapi start. Susah tapi bahagia. Susah tapi nikmat. Susah tapi tenang. Itu dia. Sampai sekarang alhamdulillah. Dan sekarang Allah tengah uji ni. Pizza nak mula naik ni. Saya risau. Siapa nak ambil pizza saya? Tak, sungguh ni. Saya cukup risau ni. Kan? Allah nak bagi. Tolong doakan supaya saya tak sibuk. Sebab tu saya panggil adik ipar saya. Saya tengah cari pekerja untuk semua, tolong uruskan. Tolong uruskan. Biar kita dapat untung sikit pada pizza pun tak apalah. Janji, bolehlah hidup. Itu sahaja. Sekarang tengah cari pekerja bahagian marketing, bahagian design untuk web, bahagian design untuk apa semua. Ada dah? Yang tu saya tengah cari tu untuk buat, bukan kerja sini, untuk part time. Part time lah, part time. Ada work from home. Kalau saya suruh design lah.
Tu je. Adalah yang lain saya tengah cari tu. Ada? Oh, macam tu. Habis dah? Kalau ada, maklumkan. Kan? Tak kisah umur berapa pun. Untuk part time lah. Kemudian, banyak lagi saya perlukan, insyaAllah. Jadi tolong doa-doakanlah. Supaya insyaAllah saya tak kembali balik ke zaman-zaman jahiliah dulu. Kan? Ada orang ustaz-ustaz golongan yang Rasulullah Muhammad, mereka kaya dan mereka boleh kawal kekayaan untuk kawal masa mereka. Macam saya tu, kelemahan saya tak boleh kawal masa. Bila dah fokus yang ni, dia kurang tang ni. Kan? Tapi ada orang boleh fokus. Dia ada kelemahan dan kekuatan masing-masing. Jadi insya-Allah doakan supaya jalan dakwah kita sentiasa dalam keadaan baik insya-Allah. Dan kita semua ingat baliklah janji kita dengan Allah Taala, apa yang kita janjikan dan yang sesuai kita lepas. Bila lepas tu yang menyebabkan hidup kita tak tenang. Allah akan tarik nikmat, bukan tarik nikmat harta tu, tapi tarik nikmat ketenangan dan kebahagiaan. Harta sikit tapi tenang bahagia itu lebih penting sebenarnya. Ya, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa subhanaka. Allah rabbana Allahumma salli ala Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun imama ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wa dukhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi alamin. Amin. Yang baik itu datang pada Allah, yang buruk, yang silap saya mohon ampun dan maaf. Moga ada keberkatan, kebaikan Allah ampunkan dosa kita insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.